بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على نعمائه كثيرة التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا، وأصلي وأسلم على حبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rezeki, kesihatan, kebaikan, al-afiyah, kesejahteraan yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. InsyaAllah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan sama-sama kita menunggu azan, kita mendengar sedikit perkongsian ilmu. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian insya-Allah. Dan sukalah untuk saya kongsikan satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, daripada Abu Hurairah. Jadi hadis ni riwayat Imam Abu Hurairah lah, sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah. Kadang-kadang kita dengar Abi Hurairah, dan dia boleh jadi juga Aba Hurairah. Tiga keadaan. Ini makna yang sama lah. Makna yang sama, ayah kepada Hurairah. Aba, Abu, Abi tu makna dia ayah lah, bapa. Cuma dia berbeza mengikut keadaan tata bahasa Arab lah. Okay. Cuma makna dia, kita kata ayah kepada Hurairah ni, orang Arab biasanya terkenal dengan kunyah, gelaran kunyah. Dan Nabi kita sendiri pun ada kunyah lah, Abul Qasim, ayah kepada Qasim kan. Iaitu Nabi ada anak bersama dengan Siti Khadijah bernama Qasim. Dan biasanya orang Arab ni dia sandarkan diri dia pada anak dia yang pertama. Dia panggil kunyah lah, ayah kepada Ahmad, ayah kepada Hamzah. Begitupun Abu Hurairah ni kunyah, ayah kepada, dan kita tahulah Abu Hurairah ni gelaran yang Nabi bagi kerana dia sayang kucing. Tapi kita tak terjemah lah ayah kucing, bapa kucing, kita tak terjemah begitu. Kita boleh mungkin kita sebut bapa kesayangan kucing, ayah kepada orang yang sayang kucing. Lebih kurang begitu bolehlah. Kerana ada beberapa riwayat Nabi melihat Abu Hurairah ni, dia meletakkan anak kucing di lengan jubah dia. Dalam riwayat yang lain, Nabi nampak Abu Hurairah ni letak di atas kepala. Orang Arab ni dia lilit serban, dia letak anak kucing di atas kepala dia. Sebab tu Nabi tengok dia ni sayang kucing, Nabi bagi dia gelaran Abu Hurairah, bapa kesayangan kucing. Okey, itu secara ringkas lah. Dan Abu Hurairah ni paling kurang kita ingatlah, dia sahabat Nabi yang paling banyak riwayat hadis. Sahabat Nabi yang paling banyak riwayat hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Jadi muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya terjemah hadis ni, sukalah saya nak peringatkan, hadis ini kita boleh sebut jawami'ul khair. Para ulama sebut jawami'ul khair ni himpunan kebaikan. Kerana hadis yang kita nak bincang dengan masa yang ringkas ni, Nabi sebutkan beberapa amalan, Nabi sebutkan fadilat dia terus. Mudah-mudahan untuk saya lah, kita di akhir tahun kan 2022, mungkin untuk azam saya dan tuan-tuan jugalah untuk masuk azam yang seterusnya. Bahkan mungkin tak tunggu masuk hari ini juga,
kita nak praktikalkan apa yang Nabi sebut ni. Ada lebih kurang enam amalan, dan Nabi sebut fadilat dia apa amalan itu, insya-Allah. Okey, yang pertama kata Nabi, man nafasa an mu'minin, barang siapa yang melepaskan, meringankan daripada seorang mukmin satu kesulitan daripada kesulitan dunia, maka fadilat dia kata Nabi dalam hadis ni, Allah yang akan melepaskan kesulitan kita daripada kesulitan hari kiamat. Allahu Akbar, Masya Allah. Hadis ni tuan-tuan, dia menjadi asas kepada saya dan tuan-tuan untuk kita bantu orang. Maksudnya kata hari ni kalau kita bantu orang, kita tolong orang, kita angkat kesulitan sahabat-sahabat kita, kita ada niat yang tak baik, kita ada tujuan yang lain, maka kalau kita mengaji hadis ni, kita akan letak Allah di hadapan. Kalau kita dengar dengan baik hadis ni, kita lihat syarahan para ahli ilmu, kita ingat kita tak naklah habuan manusia, kita nak Allah yang bantu kita. Kerana fadilat yang Nabi sebut ni sangat besar lah. Allah akan mengangkat kesulitan kita daripada kesulitan hari kiamat. Allahu Akbar. Kata para ulama, kita mengangkat kesulitan orang di dunia ni tak sama. Kita nampak, oh fadilat dia Allah aku angkat kesulitan, Allah akan angkat kesulitan aku. Kita nampak macam sama, tapi hakikatnya tak samalah. Kesulitan di dunia ni dia ada perakhiran dia. Ni yang tak sama. Kesulitan di dunia dia ada perakhiran dia. Makna kata kalau kita tak bantu dia, kita tak bantu sahabat, jiran, ahli keluarga kita, kita ingat orang lain yang akan bantu. Paling kurang dia ada perakhiran. Kalau kita tak bantu, orang lain bantu. Ataupun akhir sekali matilah kot. Kesulitan dunia ni penat sangat, susah sangat, akhir sekali meninggal lah kot. Tetapi di akhirat ni kita kata kesulitan yang tak ada perakhiran. Allah, kesulitan yang tak ada perakhiran melainkan Allah bantu kita. Dan hadis ni menjadi jawapan bocor lah. Sebenarnya Nabi bagi jawapan bocor kat kita. Kalau nak Allah angkat kesulitan hari kiamat tu, di dunia ni angkat kesulitan seorang mukmin. Masya Allah, jawapan bocor daripada Nabi. Cuma sedikit tuan-tuan, saya nak kongsi syarahan para ahli ilmu kita. Hadis ni menunjukkan makin banyak kita angkat kesulitan seseorang, makin besarlah fadilat dia, peluang kita. Allah akan angkat kesulitan kita hari kiamat. Saya nak buat contoh yang mana para ulama kita sebut contoh yang besarlah dalam bab ni, iaitu kalau kita lihat dari sudut kepemimpinan lah. Kepemimpinan saya, tuan-tuan ni, kita semua seorang pemimpin lah. Dan kita sebut paling tinggi pemimpin negara lah kot, kan? Pemimpin negara, khalifah dan sebagainya. Kita bayangkan dari satu sudut, pemimpin ni dia berat lah. Dari satu sudut, kerana kalau dia dalam satu hadis Nabi, orang yang diberi peluang pimpin rakyat, dia tipu rakyat dia mati dalam keadaan dia tipu, maka Allah haramkan syurga. Tapi bila kita mengaji hadis ni, dari satu sudut tuan-tuan, pemimpin ni dia ada peluang yang besar lah. Makna kata kalau dia buat satu undang-undang, satu disiplin, mengangkat kesulitan, kalaulah rakyat dia ada 1 juta tuan-tuan, dia buat satu undang-undang tu 1 juta rakyat dia rasa diangkat kesulitan, diangkat kesusahan, maka fadilat dia kalau dia ikhlas, Allah akan angkat kesulitan, 1 juta kesulitan pemimpin itu di akhirat nanti. Masya Allah. Hadis ni sangat besar untuk saya dan tuan-tuan. Mudah-mudahan selepas ni kalau kita bantu orang, kita harapkan Allah balas kita. Tapi hadis ni kata hari kiamat, Ustaz. Saya kalau boleh nak yang kat dunia lagi, Ustaz. Ada setengah orang begitu mungkinlah. Kita lihat yang kedua Nabi sebut dalam hadis ni, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Yang ni makna dia lebih kurang sama, tapi Nabi tambah satu. Barang siapa yang memudahkan orang di dalam kesusahan, kesulitan, maka fadilat dia, Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Yang ni kita dapatlah. Nabi sebut dunia dan di akhirat. Yang pertama tadi kesulitan kiamat saja. Tapi rupa-rupanya kalau kita angkat, kita mudahkan orang yang dalam kesusahan ni, fadilat dia Nabi bagi jawapan bocor. Allah akan mudahkan kita dunia dan di akhirat.
Dan secara ringkas tuan-tuan, saya bila kita duk fikirlah, mungkin tuan-tuan pun mungkin sama jugalah, mungkin yang lebih senior daripada saya yang dah kahwin ni, kita kalau duk fikir atas satu orang, kita angkat banyak kesulitan. Atas satu orang ni siapa? Anak-anak kita lah semua. Bila kita duk fikir semula kan, rupanya anak kita ni dia atas satu orang tu banyak kesulitan yang kita angkat. Daripada dia kecil, dia demam, dia sakit, kita ajar ni, ajar itu ini kan. Tapi kalau kita ingat, sebahagian orang kadang dikata, bahkan viral jugalah dalam sebulan yang lepas, dia kata saya ni jaga anak saya bantu dia, saya bagi perubatan yang baik, pembelajaran yang baik, tempat tinggal yang baik, kerana akhir-akhir nanti bila mana kami tua ni, anak saya lah yang jaga. Kan, nampak? Seolah-olah bergantung kepada makhluk. Kan? Mungkin saya pun samalah, kalau kita sebagai insan yang lemah ni, kita duk ingat tua-tua nanti anak lah jaga kan. Tapi realiti hari ni belum tentu seorang anak mampu jaga mak ayah. Realitinya begitu. Kerana hari ni bila dah kerja tempat jauh, terikat kan, anak pun dah sekolah, kita pun hutang sana sini, kadang tu nak balik kampung tengok mak ayah pun payah. Menunjukkan hari ni saya betulkan niat. Mungkin tuan-tuan pun sama. Kita angkat kesulitan anak kita hari ni duk payah-payah ni, tapi kita mengharapkan Allah yang balas fadilat tu. Kerana berdasarkan hadis ni, fadilat dia Allah akan mudahkan kita di dunia dan di akhirat. Nabi sebut dua, dunia akhirat. Mana kata kalau saya lah kita duk harap anak kot, tua-tua nanti anak lah jaga, kita bergantung pada makhluk. Realitinya belum tentu anak boleh jaga. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, Allah boleh bagi 1000 jalan penyelesaian, Allah boleh bagi 1,000,000 jalan penyelesaian. Kita duk fikir satu je jalan, tua-tua anak, tua-tua anak. Tapi tak, kalau Allah yang pandu kita, berbagai jalan lah Allah bagi. Allah boleh hantarkan orang sebegini, Allah boleh bagi kesihatan kepada kita, tua-tua pun sihat lagi, tak perlu bantuan orang. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan begitu insya-Allah. Okey, seterusnya saya ringkaskan. Sebab ada 6 amalan yang Nabi nak sebut dalam hadis ni, 5 ataupun 6. Dan kita nak, kalau boleh saya nak habiskanlah, kita syarah pendek-pendek saja insya-Allah. Yang ketiga dalam hadis ni Nabi kata, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Allah. Amalan yang ketiga Nabi kata, barang siapa yang tutup seorang muslim, tutup aib seorang muslim, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, maka fadilat dia, kata Nabi, Allah tutup aib dia dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. Hadis ni hebatlah tuan-tuan. Saya dan tuan-tuan, mungkin isteri-isteri kita, anak-anak kita, semua orang lah, hari ni kita mampu bermuamalat dengan orang ni, dengan sesama kita, sebab Allah tutup aib kita. Boleh jadi kalau Allah buka aib saya, tuan-tuan, kita tak berani nak tunjuk hebat lah depan orang. Mungkin saya pun tak berani nak duduk kat depan ni kalau Allah buka aib. Allah buka apa yang terlintas dalam fikiran, Allah buka apa yang terlintas dalam hati kita. Kadang tu kawan baik pun kita fikir jahat kat dia. Macam mana kalau Allah buka? Tapi hadis ni Nabi bagi jawapan bocor. Nak Allah tutup aib kita dunia dan di akhirat, bukan dunia saja, akhirat juga Allah tutup. Bahkan akhirat ni lah lebih kita perlu tuan-tuan. Dalam surah Al-Kahfi kan, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqin, bila mana dibentangkan buku catatan amalan, fataral mujrimina mushfiqina mimma fih, orang-orang yang buat jahat ni dia berasa gerun, dia berasa takut. Mimma fih, apa yang tercatat dalam buku itu. Lalu dia kata apa tuan-tuan dalam surah Kahfi? Wa yaqulu ya wailatana, alangkah celakanya kami, ma li hadzal kitab, apakah buku, apakah ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan, tak terlepas sedikit pun kejahatan yang kecil aku buat, kejahatan yang besar aku buat, illa ahsaha, Allah catat dalam buku tu. Mana kata di akhirat ni kalau aib tu dibuka, bukan depan kita kata Qaryah USJ 1 saja, bukan. Di akhirat ni depan seluruh makhluk kita, dan kita lebih bimbang yang itu sebenarnya. Tapi jawapan bocor yang Nabi bagi, kita tutup aib seorang muslim,
Allah tutup aib kita dunia dan di akhirat insya-Allah. Ini hadis yang penting lah tuan-tuan saya kira. Kerana mungkin sifat kita, terutama kadang mungkin orang Melayu juga, kita kadang bila kita lepak, kita sembang dengan kawan-kawan, kita suka cerita tentang orang kan, kita suka cerita tentang orang, oh dia tu begitu, kita buka aib orang, jadi dosa ghibah dah. Bahkan dalam hadis ni Nabi kata kita, kalau kita tutup, menunjukkan kalau kita tak tutup aib orang, Allah buka aib kita semula. Jadi hadis ni hadis yang gerun lah buat saya dan tuan-tuan sebenarnya. Mudah-mudahan kita jaga dan Allah tutup aib kita dunia dan di akhirat insya-Allah. Okey, seterusnya amalan yang keempat. Dalam hadis ni Nabi kata wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Okey, yang keempat ni makna dia lebih kurang dengan yang pertama dan yang kedua tadi. Mafhum dia, Allah ini akan sentiasa menolong hamba dia selama mana hamba dia ini menolong saudara dia. Allah ikatkan begitu, hadis ni ikatkan begitu. Sebab tu saya sebut di awal, hadis ni menjadi asas kepada saya dan tuan-tuan. Bila mana kita bantu orang, kita bantu orang biar kita harapkan Allah. Kalau kita harapkan makhluk, kita harapkan manusia, mungkin dia balas mula, nanti mungkin dia puji aku, kita akan kecewa. Kita bantu orang, orang tu tak puji kita, kita kecewa sebab kita harapkan makhluk. Tapi kalau kita harapkan Allah ni, kita orang puji ke, orang keji kita akan tenang. Sebab hadis ni, kalau kita bantu orang, seorang hamba kan, bahkan Nabi sebut Allah sentiasa bantu kita selama mana kita bantu saudara kita. Kalau kita bantu saudara, Allah akan bantu kita selalu. Dan saya nak antara yang penting tuan-tuan ni, hadis ni kita bantu saudara. Saudara ni tak ada yang lain lah, yang paling terdekat kita kata ahli keluarga, adik-beradik. Yang ini kita kena betulkan, saya dan tuan-tuan kena betulkan. Kadang sebahagian orang dengan kawan-kawan mudah dia bantu, dia belanja, tapi kalau adik-beradik dia kira. Ini satu pemahaman yang salah lah, fiqh yang tak baik. Kita kata fiqh dalam bantu orang ni dia ada fake dia. Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min khairin falil walidain. Apa-apa yang kamu infakkan daripada sesuatu kebaikan, falil walidain, kedua ibu bapa dulu. Nak bantu orang, tengok ibu bapa kita dulu macam mana. Falil walidain. Yang seterusnya wal aqrabin. Ibu bapa ni biasa orang tak cuai lah, ibu bapa kedudukan dia tinggi. Tapi seterusnya Allah sebut falil walidain dan falil walidain wal aqrabin, dan kaum kerabat. Yang ni ramai orang cuai biasa. Kaum kerabat ni kita terjemah begini bolehlah, orang yang ada pertalian darah dengan kita. Sebab tu kalau nak bantu orang, kadang kita nampak yang jauh dulu kan, luar negara kat sini, tapi kadang tu saudara kita, anak saudara kita sesak. Kita ada pengalaman, kita mengaji kat Mesir, kadang ada sahabat kita kan, pak saudara dia tu terkenal dengan dermawan lah, buat masjid kat Vietnam, Kemboja, Telaga. Tapi anak saudara dia belajar ni kena pohon zakat, tak cukup duit. Kita kata fit tu tak kena dalam bantu. Sepatutnya yang lebih utama anak saudara dia kena bantu. Bahkan anak saudara ni ada satu title talibul ilmi, menuntut ilmu, lebih utama bagi anak saudara dia. Tapi kadang orang kita, sebahagian, kadang bila adik-beradik ni tak apalah, dia ada suami dah, dia ada isteri, tak apa, ikut pandai dia lah kan. Sebahagian di kalangan kita lah. Tapi tak, bahkan selepas adik-beradik, yang lebih dekat anak saudara. Anak saudara, kadang kita orang Melayu juga, kadang bila ada agihan atau pusaka, baru kenal anak saudara dia. Contoh, baru datang tengok anak saudara dia. Sedangkan kalau orang Arab ni tuan-tuan, dia cukup jagalah bab-bab nasab ni. Bahkan anak saudara ni kalau mak ayah dia meninggal, hak penjagaan tu naik kepada ni lah, datuk dan nenek kan, dua-dua belah pihak tu. Kalau meninggal juga datuk dan nenek, dua-dua belah pihak, maka siapa dapat hak penjagaan tu? Pak saudara tuan-tuan. Kita kena jaga anak saudara. Sebab tu penting lah ni. Bahkan seingat saya di Palestin, ataupun secara umumnya orang Arab lah, dia jaga nasab dia. Dia bangga dengan nasab dia. Kadang seingat saya ada satu ketika tu, di tempat Arab ni orang nak buat, mungkin orang Malaysia juga tak pastilah, dia nak buka pusat penjagaan anak yatim di tanah Arab. Pelik lah, kita jarang dengar juga di Arab. Jadi kita duduk dengar cerita orang Arab ni, pelik lah, macam dia berasa hati.
Kenapa nak buka anak yatim ni? Kami ada lagi ni, kami pak saudara dia, kenapa nak buka pusat penjagaan? Sampai tahap tu tuan-tuan. Orang-orang Arab ni dia jaga nasab dia lah, dan dia tahu kepentingan itu. Dan saya ingatkan diri saya, dalam Al-Quran pun Allah sebut falil walidain, kedua ibu bapa, wal aqrabin, kaum kerabat, wal yatama, wal masakin, wa ibnis sabil. Barulah Allah sebut wal yatama, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang di dalam pemusafiran. Mana kita fiqh dalam bantu orang ni, lihat kaum kerabat yang terdekat dulu, terutamanya ibu bapa kita. Okey, wallahu alam. Itu yang keempat. Allah akan sentiasa bantu selama mana kita bantu saudara kita. Okey, yang kelima dalam hadis ni, Nabi sebut wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang ni hebat tuan-tuan. Fadilat dia Allah sebut syurga tu yang ini. Dan bahkan saya yakin kita selalu dengarlah hadis ni. Ustaz-ustaz kita selalu baca, ia potongan daripada riwayat Imam Muslim dan riwayat yang lain juga banyak. Barang siapa yang menempuhi satu jalan untuk menuntut ilmu, ada dua perkara. Menempuhi satu jalan untuk menuntut ilmu, maka fadilat dia Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis ni, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan kita jalan menuju ke syurga. Kalau kita tanyalah, mungkin ustaz-ustaz, kita selalu sebut, saya selalu sebutlah, kita tanya sebahagian jemaah, kita kata, haji, apakah cita-cita tuan haji? Kan kalau kita tanya, apakah cita-cita tuan haji? Dia kata, ustaz, saya ni umur 60 ni, saya tak ada cita-cita dah ustaz. Saya dapat semua dah. Duk makan pencen je lah sekarang ni, tak ada cita-cita dah. Kita kata jawapan tu tak tepat. Kerana hakikat cita-cita seorang mukmin, kita semualah mudah-mudahan orang yang beriman ni, hakikatnya cita-cita kita adalah nak syurga Allah. Selama mana kita tak dapat syurga Allah, itulah cita-cita kita semua, sama kita. Tapi dalam hadis ni Nabi bagi jawapan bocor. Kita nak dimudahkan dapat cita-cita kita syurga ini dengan cara dua tadilah, menempuhi satu jalan untuk menuntut ilmu. Tapi tuan-tuan, dalam bab ni para ulama kita syarah panjang lah. Syurga ni benda yang mahal kan? Kita nak dapat benda yang mahal ni bukan mudah. Bahkan menempuhi satu jalan menuntut ilmu ni, dia ada disiplin dia lah, ketat disiplin dia. Banyak para ulama kita sebut, tapi saya nak sebut dua perkara lah. Mudah-mudahan kita menempuhi satu jalan tu, mudah-mudahan kita buat lah. Kan tuan-tuan, naik kereta, naik motor, jalan kaki, datang ke masjid, madrasah, pondok, nak mengaji, termasuk dalam menempuhi satu jalan. Tapi menuntut ilmu ni dia ada banyak disiplin dia. Yang pertama sekali, tak lain tak bukan al-ikhlas. Mesti ikhlas tuan-tuan. Dalam arti kata kita kena tanam niat. Sebab tu para ulama selalu suruh kita tajdid niat. Jangan kita duduk majlis ilmu sebab kita mungkin kebetulan, atau setengah orang ni tak apalah, mungkin alang-alang nak tunggu Jumaat ni, duduk ya sekejap. Tapi kalau boleh kita cuba hadirkan dalam hati kita, aku menuntut ilmu ni, aku cuba dengar ni kerana Allah. Yang baik aku ambil, yang buruk aku tinggal. Kita menuntut ilmu insya-Allah. Ini syarat utama. Kadang sebahagian orang sementara tunggu isyak, tak apalah, duduklah sekejap. Dia tak ada niat menuntut ilmu, tak jadi tuan-tuan. Secara zahir kita nampak, ya, dia duduk dalam majlis ilmu, dia sandar kat tiang tu, dia duduk kat belakang, kita nampak. Tapi hakikat dalam hati dia, dia dengan Allah lah. Dia dengan Allah. Sebab tu kena hadirkan juga, aku menuntut ilmu kerana Allah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, dia ajar kita menuntut ilmu ni pasang niat, nak angkat kejahilan pada diri dan orang lain. Maka itu ikhlas lah insya-Allah. Kena ada tuan-tuan. Kadang setengah orang datang lah, nak jumpa kat lain payah, nak jumpa kat kedai mamak kena makan pula kan. Jumpa kat masjid lah, ada aircon ni kan. Jumpa kawan, alang-alang tunggu kawan dia ni kan, alang-alang dia tunggu kawan dia, dia duduklah dalam masjid dengar majlis ilmu, tapi dia tak ada niat nak menuntut ilmu, tak jadi juga yang ni. Sebab tu asas dia niat, mudah-mudahan. Okey, itu disiplin yang pertama lah. Mungkin saya dua perkara lah saya boleh kongsi. Yang kedua kata para ulama, yahtaju, yaltamisu fihi ilman, ini yahtaju ila tawadhu', dia berhajat kepada tawadhu'. Okey, ini disiplin untuk diri saya dan tuan-tuan. Menuntut ilmu ni dia berhajat kepada tawadhu' ni, rendah diri. Allahu akbar. Rendah diri adalah sifat utama lah.
Bahkan Nabi Adam berbeza dengan iblis. Tuan-tuan tahu Nabi Adam dia buat salah kan? Dia dekati pohon, makan daripada pohon khuldi, dia kena buang daripada syurga, dia buat kesalahan. Iblis juga dia buat salah juga. Satu juga salah iblis ni, dalam Quran sebut fasajadu illa iblis aba wastakbara. Kesalahan iblis ni aba, dia enggan. Allah suruh sujud, dia enggan sujud. Itu salah iblis. Sebab tu lawan kepada tawadhu', rendah diri ni, iaitu takabbur, bangga diri. Dan sifat utama iblis ni adalah takabbur. Sebab tu tuan-tuan, iblis bila mana dia salah, dia buat salah, dia enggan sujud tu, dia ada sifat satu lagi yang menyebabkan Allah laknat iblis ni, iaitu yang kedua ni lah, dia panggil aba wastakbara. Wastakbara tu dia takabbur. Bila mana dia tak nak sujud, dia bangga diri pula. Dia kata Adam ni daripada tanah je, aku ni daripada api. Berbeza dengan Nabi Adam. Nabi Adam buat salah, dia tak pertikaikan Allah. Dia tak kata banyak-banyak pohon dekat syurga ni, kenapa tak bagi makan satu ni, kenapa jadikan satu. Dia tak pertikaikan Allah. Tapi Nabi Adam ni dia tawadhu'. Bahkan doa yang selalu kita baca, Nabi Adam baca, Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami menzalimi diri kami. Dia mengaku kesalahan dia, tawadhu'. Dan sifat tawadhu' ni lah menyebabkan Allah ampunkan Nabi Adam kan. Dan sifat takabbur lah menyebabkan Allah murka iblis. Jadi tuan-tuan, dalam menuntut ilmu ni mesti ada sifat rendah diri tawadhu'. Kerana ilmu ni dia tak boleh dengan orang takabbur, bangga diri. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan mungkin tengok kebetulan kuliah tazkirah hari ni, kita lihat mungkin ustaz muda daripada mana tak pernah jumpa kan. Saya pun kali pertama kuliah di sini. Mungkin tuan-tuan anak orang muda ni, tapi tuan-tuan rendah diri. Boleh tuan-tuan dengar kan, tuan-tuan dengar yang baik tuan-tuan nak ambil, yang tak baik tuan-tuan buang. Maka itu tawadhu' lah, insya-Allah, rendah diri. Mudah-mudahan kita dapat ilmu dengan tawadhu'. Okey, itu antara syarat dia lah. Mudah-mudahan kita dipermudahkan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai penutup akhir sekali dalam hadis ni, Nabi sebut, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Okey, dalam hadis ni sebagai penutup, amalan yang paling last sekali Nabi kata, tidaklah berkumpul satu kaum di dalam rumah, di antara rumah-rumah Allah, masjid ni lah, berkumpul. Mereka ni buat apa? Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca kitab Allah dan tadarus kitab Allah. Sebab tu tuan-tuan, ni dua istilah yang berbeza. Saya lihat kadang orang Melayu kita tadarus, seorang baca sambung habis khatam. Kita kata dapatlah pahala berdasarkan kadar baca. Tapi itu bukan tadarus. Itu dipanggil qiraah, pembacaan. Tadarus ni dengan makna apa? Mengkaji kitab Allah, mempelajari kitab Allah. Makna kata dalam kumpulan tu mesti ada ustaz, mesti ada orang ahli ilmu. Tak boleh berhenti kat sini, salah makna dia, kena sambung kat sini. Yang ini tafsiran dia begini. Dia kena ada perbincangan. Itu baru masuk tadarus. Kadang sebagian tempat orang Melayu buat, kalau kawan dia baca salah pun tak tegur. Ini silap lah. Mudah-mudahan kena baiki. Sebab dalam hadis ni Nabi sebut dua istilah, yatluna kitaballah, baca, wa yatadarasunahu bainahum, tadarasa yatadarasu tadarusan. Yang ni dari tasrih yang samalah dengan maksud tadarus Al-Quran. Maka fadilat dia Nabi sebut ada 4 dalam hadis ni. Illa nazalat alaihimul malaikah, diturunkan ketenangan, wa ghashiyatuhumur rahmah, dia diliput. Yang pertama dapat ketenangan, yang kedua dapat kasih sayang Allah, rahmat Allah, wa ghashiyatuhumur rahmah. Yang ketiga wa haffathumul malaikah, para malaikat menaungi, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah puji kita di hadapan makhluk yang berada di sisinya, yakni malaikat. Mudah-mudahan kita dapat 4 fadilat ni tuan-tuan, dengan kita berada dalam rumah Allah mengaji Al-Quran. Mudah-mudahan kuliah ni juga kita bincang tentang hadis, tentang Al-Quran. Mudah-mudahan termasuk dalam fadilat ini, insya-Allah. Dan akhir sekali Nabi tutup hadis ni, wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat dalam amal je, nasab dia tak dapat mempercepatkan. Makna mudah dia begini tuan-tuan, kita amalan ni, saya tuan-tuan ni, tak ada orang boleh kira. Kita dengan Allah Ta'ala.
Kalau kita lambat, keturunan kita tak boleh membantu pun, tak boleh mengangkat darjat kita di sisi Allah dengan keturunan. Kita anak tok guru ke, anak mufti, anak ulama ke, tak kiralah anak-anak siapa, tetapi kalau kita lambat amalan, maka kadar itulah amalan kita di sisi Allah. Nasab tak akan dapat membantu. Wallahu alam. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih dia. Mudah-mudahan ada manfaat tuan-tuan. Segala yang baik daripada Allah Taala, segala yang buruk daripada kelemahan diri saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.